Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وكما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita bertemu lagi dalam pengajian kita secara online ni. Cuma pengajian kita kali ini subjek dia lain sikit lah, tapi tak lagi jauh pun lah, iaitu qawaid fiqhiyah. Jadi sebelum ni nampaknya ahli-ahli yang sama ramai kan ni. Mana orang yang sama juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik, semuanya istiqamah insya-Allah. Jadi malam ni malam pertama lah, seri yang pertama untuk kita mulakan pengajian qawaid fiqhiyah ni. Dan insya-Allah kita akan gunakan kitab yang saya sempat susun lah, menggabungkan dua kitab yang saya pelajari di masa saya di pondok dulu. So kitab dia yang pertama namanya Mabadi' Awaliyah. Kemudian yang kedua nama As-Sulam. Pengarang yang sama iaitu Abdul Hamid Hakim, seorang ulama Indonesia lah. Jadi pondok pesantren saya di Indonesia dulu pakai kitab ni untuk dipelajari. Nah, kitab ni sebenarnya ada dua bahagian. Sama ada kitab Mabadi' Awaliyah ataupun kitab As-Sulam itu ada dua bahagian. Bahagian pertamanya usul fiqh, bahagian kedua dia qawaid fiqh. Dan begitu sulam pun sama juga. Cuma sulam ni juzuk yang kedua lah, ataupun peringkat yang kedua lah. Dia agak tebal sikit dan dalam sikit. Dan ada yang ketiga al-bayan. Dia tu lebih detail lah, tebal lagi. Jadi saya ambil bahagian as-sulam itu dengan kitab Mabadi' Awaliyah tu saya gabungkan. Niatnya nak type lah kononnya. Tapi tak sempat lah, tak berkesempatan, masa pun tak cukup. Ya, InsyaAllah akan di-type lepas ni juga mungkin. Cuma untuk kadar segeranya, express punya kerja, saya potong-potong je. So saya potong-potong, saya tampal-tampal je. Sebab apa? Sebab susunan qawaid fiqhiyah dalam kitab sulam itu tak sama. Nombor kaedah dia berbeza. Itu jadi agak kelang kabut sikit. Maksudnya tak dapat nak disinkrokan, tak dapat nak ditatbikkan. Sebab ada kaedah yang dalam sulam nombor macam 4, 5, 6. Dalam qawaid fiqhiyah, dalam Mabadi' Awaliyah tu nombor 20 lebih, 30 lebih. Dia jadi tak selari lah susunan dia. Jadi siapa yang saya buat, semampu saya lah, saya potong. Kemudian saya letakkan kaedah di bawah, kaedah tu di bawah tajuk dia lah. Sebab di dalam kitab Mabadi' Awaliyah tu, saya rasanya Ustaz Hafiz ada tu bagi terjemahan dia tu. Dia ada dalam PDF terjemahan bahasa Indonesia tu, rasanya dalam grup WhatsApp ada kot. Korang ada grup WhatsApp kan? Jadi dalam tu rasanya ada tu terjemahan dalam bahasa Melayu lah bagi yang tidak boleh berbahasa Arab tu. Ada terjemahan bahasa Melayu tu, tapi terjemahan untuk qawaid
fiqhiyah dalam kitab Mabadi' Awaliyah saja. Untuk As-Sulam setakat ni tak jumpa lagi terjemahan dia, kata Ustaz Hafiz. Tapi tak apalah, saya baca kitab Sulam, saya terjemahkanlah dalam bahasa Melayu insya-Allah. Jadi beza dia, kitab Sulam ni dia ada penjelasan tentang kaedah. Tentang qawaid tu dia ada penjelasan dia lah. Makna kaedah, lepas tu dalil kaedah itu, kemudian kaedah-kaedah tu pecahan-pecahan dia, kaedah yang masuk di bawah dia, pengecualian dia dan sebagainya lah. Berbeza dengan Mabadi' Awaliyah tu dia tak terangkan tentang kaedah, tapi dia bagi contoh. Dia bagi contoh-contoh permasalahan dalam fiqh di bawah kaedah tersebut. Dan Sulam tak ada. Sulam tidak ada contoh, kecuali kaedah yang dibawa dalam Sulam itu tidak ada dalam Mabadi' Awaliyah. Di situ dia bagi contoh sikit. Tapi kalau contoh-contoh yang telah dia buat dalam kitab Mabadi' Awaliyah, dia akan bagi tahu kat situ, kaedah ini contohnya sila rujuk Mabadi' Awaliyah. So itu yang saya terpaksa cantumkan dua-dua tu. Kalau tidak nanti beli dua buku susah lah buka muka surat ni. Lepas tu contohnya buka kitab ni pula muka surat sekian. Lagi satu masalah pula, kitab Sulam habis stok. Kitab Sulam habis pula stok dia dekat kedai yang biasa saya beli tu lah. Jadi tanya-tanya yang ada Mabadi' Awaliyah saja, Sulam tak ada. Terpaksa saya buat lah, cantum-cantumkan. Hasil dia pun mudah-mudahan redha lah. Harga pun tak mahal mana, murah je. Mudah-mudahan redha lah dengan hasilnya tu. Yang penting ilmunya kan. Nak kitab yang ori boleh pergi kedai lah, kedai buku. Dia asalnya Indonesia, tapi di KL tu Ismail Yakin tu, Fajar Ilmu Baru tu ada jual tu, tapi stok Sulam tak ada. Yang ada Mabadi' Awaliyah saja. Jadi bagi itu bahasa Arab tu, kalau yang bahasa Melayu tu PDF-nya adalah Ustaz Hafiz rasanya dah ada share kot dalam grup WhatsApp kot, yang PDF bahasa Melayu Mabadi' Awaliyah. So Sulam tak ada dia punya Melayu dia setakat ni lah, tak jumpa lagi. Siapa yang jumpa boleh share lah. Tapi insya-Allah lah saya akan baca, saya akan terjemahkan, dan bila tentang contoh tu saya akan baca bahagian Mabadi' Awaliyah lah. Boleh rujuk lah di situ. Jadi insya-Allah sebelum kita mulakan kitab, sebab kitab tak sampai lagi sebenarnya kan, masih dalam proses pengepusan. Hari ni baru post. Jadi 2-3 hari sampailah insya-Allah kot. Jadi saya ada snap tu dalam 10 muka surat tak silap. Saya snap, saya suruh Ustaz Hafiz post dalam WhatsApp, dalam grup WhatsApp. Situ boleh tengok lah. Tapi malam ni insya-Allah saya cerita sikit mukadimah lah, perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu qawaid fiqhiyah insya-Allah. Ni ada satu kitab ni yang saya pernah tunjuk dulu. Kitab ni Mausu'ah Qawaid Fiqhiyah. Mausu'ah ni maksudnya ensiklopedia lah, himpunan segala kaedah. Banyak jilid ni, dekat berapa belas jilid tu. Dekat dalam poster tu ada, saya ada upload tadi kan, gambar kitab-kitab, sebahagian lah kitab-kitab qawaid fiqhiyah yang saya ada lah. Mungkin ada banyak lagi yang saya tak beli. Saya rasa cukup lah kot, banyak tu saya beli. Sama je lebih kurang. Jadi ada satu kitab tu Mausu'ah dia. Dalam tu ada 4,000 lebih kaedah. Yang akan kita belajar ni tak sampai 60-70 tak sampai kot. Lebih kurang dalam 50 lebih sikit kot, lebih kurang. Saya pun tak kira kaedah dia. Asalnya 4,000 lebih kaedah. Maka siapa nak rujuk boleh rujuk lah. Siapa yang nak takhasus dalam ilmu fiqh ni, dia kena buat pengkajian jugalah tentang qawaid fiqhiyah tu. Jadi saya akan baca sikit ni. Mukadimah dia pun dekat 100 muka surat juga. Panjang mukadimah. Saya ambil poin-poin yang penting juga insya-Allah. Okey, yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul ula, makna al-qawaid fiqhiyah wa ta'rif biha. Apa makna qawaid fiqhiyah? Yang pertama, makna lughawi lil qawaid, makna secara bahasa. Qawaid tu apa dia? Qawaid itu ialah lafaz jamak atau plural lah daripada qaidah.
Kaedah. Jadi kaedah tu rasanya orang Melayu semua tahu kot, kaedah. Kan? Orang Melayu guna ambil tu kaedah-kaedah. Cuma secara bahasanya, kaedah ni maknanya usul atau asas. So dia dah sama dah macam usul fiqh, betul? Ni kalau secara bahasa lah. Secara bahasa, qawaid maknanya usul juga. Maknanya asas, maknanya usul. Adalah didatangkan apa ni, qaul-qaul ulama lughah seperti Imam Zujaj, Imam Abu Ubaid. Semuanya mengatakan bahawa qawaid ini asas ataupun usul. Secara bahasa. Secara bahasa. Kemudian makna secara istilah. Okay, makna secara istilah. Maknanya kalau makna secara bahasa lebih kurang sampai sama lah macam usul fiqh. Tapi yang membezakan ni ialah makna secara istilah lah. Makna secara istilah di sini, pengarang kitab ini yang mausu'ah ni, ensiklopedia qawaid fiqhiyah yang ada 4,000 lebih berapa belas jilid tu, dia datangkan dalam 11 ta'rif, 11 definisi ulama tentang apa ta'rif atau definisi qawaid fiqhiyah itu dari segi istilahnya. Tapi walaupun 11, semuanya lebih kurang sama je. Cuma bahasa atau lafaz yang berlainan, tapi maknanya, madlul dia sama je. Madlul dia sama je. Saya bacalah beberapa ta'rif dulu, dah baca kita ulang balik. Okay, yang pertama dipetik daripada Imam Jurjani. Imam Jurjani dia ada kitab ta'rifat. Dia ada satu kitab, nama kitab tu At-Ta'rifat. Maknanya semua ta'rif-ta'rif dia dia mengarang kitab untuk ta'rif saja. Itu bagi siapa yang ahli ilmu tu kena ada kitab tu, kitab Ta'rifat Imam Jurjani. Saya ada, dia satu jilid je. Dia akan ta'rif semua benda, dia akan ta'rifkan. So dalam ni dia kata qadiyatun kulliyatun muntabiqatun ala jami'i juz'iyatiha. Satu qadiyah. Qadiyah ni ketentuan lah. Satu ketetapan atau ketentuan kulliyatun, secara kulli, secara menyeluruh. Muntabiqatun, yang bersesuaian ala jami'i juz'iyatiha, ke atas keseluruhan bahagian-bahagiannya. Maksudnya kaedah yang menyeluruh, yang merangkumi semua bahagian-bahagian yang di bawahnya. Itu daripada Imam Jurjani. Yang kedua dipetik daripada Imam Mahalli. Imam Mahalli ulama Syafi'i lah, ulama usul, ulama fiqh mazhab Syafi'i yang mensyarahkan dari kitab Jam'ul Jawami'. Dia ada juga syarah fiqh Kanzur Raghibin. Imam Imam Nawawi punya kitab Minhajut Talibin kan, disyarah masyhur tu. Kanzur Raghibin banyak orang buat muqarrar di madrasah atau pondok. Kemudian dia ada syarah yang masyhur juga, Jam'ul Jawami', syarah Waraqat yang kita ngaji dulu, Waraqat usul fiqh level 1 tu. Saya ada ambil juga dia punya point daripada syarah dia, Imam Mahalli. So ni daripada Imam Mahalli, dalam syarah dia ala Jam'ul Jawami' ni dia kata qadiyatun kulliyatun yuta'arrafu minha ahkamun juz'iyatiha. Kaedah kuliah yang diketahui daripadanya hukum-hukum bahagiannya. Lebih kurang sama macam Imam Jurjani punya ta'rif. So, bezanya dia kata yuta'arrafu minha, diketahui dengannya atau diperkenalkan dengannya, daripadanya hukum-hukum juzuknya atau hukum-hukum bahagiannya. Yang ketiga daripada kitab Talwih Imam Taftazani. Ini ulama favourite saya. Imam Taftazani, Masya Allah, muhakkik. Imam Taftazani dalam Talwih dia kata hukmun kulliyun yantabiqu ala jami'i juz'iyatihi yata'arrafu ahkamuha minhu. Hukum yang berbangsa kulli, yantabiqu ala jami'i juz'iyatihi, yang muntabiq maksudnya bersesuaian lah, ala jami'i juz'iyatihi, sama macam tadi. Dia ta'arrafu ahkamuha minha, supaya diperkenalkan ataupun yuta'arrafa ahkamuha minhu. So seolah-olah macam menggabungkan antara Imam Jurjani dengan Imam Mahalli punya ta'rif digabungkan. Dua-dua sekali, Imam Taftazani. Yang keempat ni dipetik daripada Abi Sa'id, kitab Manafid Daqa'iq. Tak apa kenal siapa ni.
Iaitu hukmun kulliyun yantabiqu ala jami'i juz'iyati liyuta'arrafa bihi ahkamul juz'iyat wallati tandaraju tahtaha min hukmil kulli. Sama je tapi ada tambah sikit belakang tu. Kemudian yang kelima, al-amrun kulli allazi yantabiqu alaihi juz'iyatun kasiratun tufhamu ahkamuha minhu. Amrun kulli, perkara yang berbangsa kulli, yang menyeluruh. Allazi yantabiqu alaihi juz'iyat, sama je, muntabiq dengan juz'iyat dia. Kasiratun tufhamu ahkamuha minhu. Ini dipetik daripada Imam Ashbah wa Nazair Imam Subki. Kemudian yang keenam daripada Kasyaful Qina' Imam Buhuti mazhab Hanbali. Amrun kulliyun muntabiqun ala juz'iyati mawdu'ihi. Sama. Dan seterusnya lah, sama saja. Yang ketujuh, ibaratun an suwarin kulliyatin tantabiqu kullu wahidatin minha ala juz'iyatiha allati tahtaha. Sama saja. Itu daripada Kaukabul Munir Ibnu Najjar Hanbali, 4 jilid kita ni. Dan yang lain-lain hampir sama saja. Maknanya suatu di sini bila dia kata amrun kulli, di sini ada macam kena faham, dia tak semestinya kulli. Sebab kulli ni kadang-kadang boleh bermaksud keseluruhan. Maka di sini ada yang ulama yang mentahqiqkannya lagi. Dia kata di sini hukmun aksariyun la kulliyun. Yantabiqu ala aksari juz'iyatihi litu'rafa ahkamuha minhu. So dia tak kata kulli, dia kata aksari, kebanyakan, bukan semua. Sebab apa? Ada pengecualian. Sebab kawaid ni dia tak boleh muntabiq alal kulli, dia mesti ada pengecualian. So lebih tahqiq kalau digunakan perkataan aksariyun daripada perkataan kulli. Tapi boleh je kulli yang dimaksudkan aksar pun boleh je. Dia lafaz kan, maknanya yang dimaksudkan kulli tu aghlab lah. Aghlabiyun maksudnya kulli yang aghlabi, bukan kulli ada banyak, ada kulli yang syumuli, ada kulli yang badali, macam-macam lah kulli ni pun. Tapi maknanya kalau kulli takut nanti masuk semua sekali. Jadi ada pengecualian tu, maka di sini dia kata lebih baik kata aksari. Maknanya kawaid yang aksariyun bukan kulliyun. Sebab kulli nanti semua sekali. Maknanya kebanyakan saja. Aksari lah. Lepas tu dia adalah bagi contoh beberapa pengecualian kan. Kita pun dah belajar dalam bab istisna kan. Jadi ada hukum yang masuk di bawah kaedah tu, tapi rupanya ada pengecualian. Yang mengecualikannya kadang-kadang nas yang mengecualikan. Contohnya bapa curi harta anak, tak kena potong tangan tu kan. Kalau isteri suami tuduh isteri tuduh suami ni, dia tak ada kena hukum menuduh wanita muhsan berzina dan sebagainya, dia tak kena, dia lain. Tak perlu bawa 4 saksi, cukup dengan sumpah 5 kali. So ada pengecualian di situ. Okey. Ini yang agak penting jugalah, iaitu perbezaan antara usul fiqh dengan kawaid fiqh. So saya pun ada post share, ada seorang ustaz punya, siapa dah saya Ikmal tak ingat nama. Tak maaf lah. Saya share lah dia, maknanya dia tolong buat kerja. Pahala dapat insya-Allah. Tapi ni saya baca sikit lah daripada kitab ni, dia bagi beberapa perbezaan. Yang pertama dia kata di sini, anna qawaidal usul innama tata'allaqu bil alfaz wa dalalatiha ala al ahkami fi ghalibi ahwaliha. Adapun usul fiqh itu dia berhubungan dengan lafaz-lafaz dan dalalah. Al-Quran, hadis kan dalam bentuk lafaz. Jadi lafaz-lafaz itu ada kan lafaz yang umum, lafaz yang khusus, lafaz yang mutlak, yang muqayyad.
Yang mujmal, yang mubayyan, yang hakikat, yang majaz, kan kita dah belajar lah. Dan dalalahnya. Dalalah maknanya sesuatu yang difahami daripada lafaz tersebut. Alal ahkam fi ghalibi ahwaliha, atas hukum-hukum lah. Maknanya lafaz yang berkaitan dengan hukum lah. Kalau yang tak ada berkaitan dengan hukum tu tak adalah. Atas ghalibi ahwaliha, fi ghalibi ahwaliha, atas kebanyakan keadaannya. Wa ammal qawaidul fiqhi fatata'allaku bil ahkami zatiha. Adapun qawaid fiqhiyah ni dia terus direct kepada hukum. Dia kepada hukum. Jadi usul ni kepada dalil. Usul fiqh pembahasan dalil. Kalau qawaid fiqh hukum, kemudian hukum itu dia dia ambil buat satu grouping untuk hukum yang mana dia mempunyai beberapa persamaan dari beberapa sudut. Faham Jadi ada yang itu orang tanya kan, bila kita kata tariqah fuqaha kan, dalam usul fiqh kan ada dua tariqah, satu tariqah mutakallimin, satu tariqah fuqaha. Tariqah fuqaha ni mazhab Hanafi kan. Jadi tariqah fuqaha ni dia kaji furuk-furuk hukum imam dia, Imam Abu Hanifah. Lepas tu dia keluarkan usul daripada situ. Jadi samalah macam qawaid fiqhiyah kan, kalau macam tu. Qawaid fiqhiyah ni dia tak kaji dalil, dia kaji hukum syarak itu sendiri. Kemudian dia buat satu grouping. Dia buat satu kaedah, satu grouping yang mana banyak hukum boleh masuk di bawah dia. So sama je lah dari satu sudut. So dia tak sama sebenarnya lah. Maksudnya dari sudut pengambilan dia, cara mengeluarkan itu sama. Iaitu tariqah fuqaha mazhab Hanafi ni dia tengok usul imam dia tak ditulis, tak dikarang. So dia nak keluarkan usul, nak karang, nak menyatakan usul imam dia, dia kena kaji furuk dia. Maka setelah dia mengkaji furuk dia, dia keluarkan usul. Tapi tetap juga benda tu usul yang akan lahir daripada usul tu furuk. Tapi kalau qawaid fiqhiyah, dia bukan keluarkan usul, dia keluarkan kaedah saja yang mengikat beberapa perkara di bawahnya. Dia tetap furuk juga. Dia tak boleh kata usul. Dia tak boleh kata usul. Sebab usul dalil. Faham kan? Jadi dia tetap berkaitan dengan hukum juga. Cuma cara pengambilan dia sama lah. Cara pengkajian dia sama. Cuma hasil tak sama. Hasil tak sama. Hasil walaupun tariqah fuqaha dalam usul fiqh, dia tetap usul. Usul tak boleh lah dikeluarkan daripada maksudnya usul tidak akan lahir dari furuk. Cuma dia difahami dari furuk saja. Sebab bukan apa. Sebab imam dia tak meninggalkan usul, maksudnya tak menulis usul. So macam mana nak tahu usul imam dia? Jadi terpaksa tengoklah dia punya furuk dia. Tapi bukanlah untuk buat seperti qawaid fiqhiyah tu, tapi untuk jadikan usul jugalah, jadikan usul. Jadi itu beza dari segi hasilnya, royah dia beza. Tapi cara pengambilan tu samalah lebih kurang. Mana qawaid fiqhiyah tu cara mengeluarkan qawaid itu sama seperti tariqah fuqaha dengan mazhab Hanafi. Tapi kalau tariqah mutakallimin tak kan, dia terus tengok dalil je, tengok Quran hadis dikeluarkan kaedah dari situ, tak tengok furuk pun. Kalau besar mukhalafah dengan furuk pun dia tak kisah. Mustaqil, dia tak pandang daripada furuk. Itu tariqah mutakallimin lah. Tapi kalau qawaid fiqhiyah memang dia tengok furuk pun, tengok hukum-hukum yang dah siap daripada furuk, akhirnya dia buat satu grouping lah. Faham Yang kedua, anna qawaidal usul innama wudi'at li tatbatal lil mujtahid turuqul istinbat. Sesungguhnya kawaid usul itu hanya saja diletakkan untuk satu ukuran bagi mujtahid, turuqul istinbat, jalan-jalan untuk istinbat, cara-cara untuk menggali hukum lah. Wal istidlalihi, dan juga untuk pengambilan dalilnya, wa tarsumu lil faqih, dan menjadi suatu bentuk untuk seorang faqih manahijal bahthi. Manhaj atau cara-cara perbahasan, wan nazari, dan penelitian, fi istikhrajil ahkamil kulliyah, untuk mengeluarkan hukum-hukum yang kulli, min adillatil ijmaliyah, daripada dalil-dalil yang ijmali. Wa amma qawaidul fiqhi fa innama turadu li tarbital masail al mukhtalifah
Adapun kawaid fiqhiyah itu dialah dimaksudkan untuk mengikat masalah-masalah yang berbeza, mukhtalifatul abwab biribatin muttahidin, dengan satu ikatan, wa hukmun wahidin, dengan satu hukum, wal hukmul lazi siqat al qaidah li ajlihi, yang mana hukum itulah yang mana berjalan kaedah kerananya. Maknanya usul fiqh dia tengok kepada dalil, kemudian dia keluarkan satu kaedah untuk istinbat daripada dalil tersebut. Maksudnya dalil dia ijmali, dalil dia secara ijmali, maka boleh dipakai untuk mengeluarkan segala furuk-furuk dengan kaedah tersebutlah. Maka fuqaha atau faqih ni, maka dia akan tengok usul dia lah untuk keluarkan hukum daripada dalil. Sedangkan kawaid fiqhiyah pula, dia hanya mengikat permasalahan-permasalahan yang sama tapi berbeza-beza bab dia lah, tetapi menunjukkan suatu hukum yang sama, satu hukum yang sama. Jadi semuanya masuk di bawah kaedah dia. Dia bukan seperti usul fiqh. Yang ketiga, inna qawaidal usul innama tanbani 'alaiha al-ahkamul ijmaliyah wa an tariqiha yustanbatu al-faqih ahkamal masail al-juz'iyyah min adillatil tafsiliyah. Sesungguhnya kaedah usul itu, usul fiqh terbina ke atasnya hukum-hukum ijmali. An tariqiha, daripada jalannya, yustanbatu al-faqih ataupun yastanbitu al-faqih, yang mana seorang faqih, ulama fiqh akan beristimbat ahkamal masail, hukum-hukum permasalahan al-juz'iyah, yang juz'i, minal adillati tafsiliyah, daripada dalil-dalil yang tafsili. Lebih kurang macam yang kedua tadi jugalah. Wa amma qawaidul fiqhi fa innama tu'allalu biha ahkamul hawadis al-mutasyabihah wa qad takunu aslan laha. Adapun kaedah qawaid fiqhiyah ini, fa innama tu'allalu biha di illati. Tu'allalu maksudnya di illati, ataupun dijadikan sebagai sebab, dijadikan sebagai illah, dijadikan sebagai sebab, biha dengannya, ahkamul hawadis al-mutasyabihah, hukum-hukum yang baru yang serupa dengannya. Waqad takunu aslan laha, terkadang dia menjadi asal, macam kias lah. Seolah-olah qawaid fiqhiyah ni hukum asal, hukum asal, kemudian ada masalah-masalah baru yang muncul yang serupa dia punya illah dia dengan masalah yang telah pun sabit hukumnya, maka dikiaskan. Jadi maknanya usul fiqh menyediakan kaedah untuk kias. Qawaid fiqhiyah ni disediakan usul untuk kan bila hukum kias kita dah belajar kan, rukun kias tu ada 4. Ada asal, ada furu', ada illah, ada hukum kan. Jadi seolah-olah qawaid fiqhiyah ni menyediakan asalnya. Lepas tu bila ada furuk-furuknya, terus disamakan dengan asal tadi, terus keluarkan hukum, dikenakan hukum yang sama. Kalau usul fiqh kan dia beritahu, okey, qiyas ni ialah dengan syarat kalau dia punya illah dia, kalau illah dia yang dinyatakan oleh nas, namanya qiyas jali ataupun qiyas nas ya. Macam-macam qiyas. Lepas tu ada qiyas dalalah, qiyas syabah. Tu mesti kena ada 4 hukum. Kemudian illah dia syarat dia begini, asalnya syarat dia begini, furu' syarat dia begini. Itu kan usul fiqh. Tapi kalau qawaid fiqh memang dah terus qiyas je lah, macam template lah, orang kata apa istilahnya, template. Macam acuan saja kan, tengok sama aja, maka terus kiaskan. Kemudian yang keempat, inna qawaidal usul mahsuratun fi abwabil usul. Usul fiqh ni dia terbatas kepada bab-bab usul. Wa mawadi'ihi wa masailihi. Dan juga subjek-subjeknya dan permasalahan-permasalahannya. Wa ammal qawaidul fiqhi fahiya laysat mahsuratan aw mahdudatan al-adadu, bal hiya kathiratun jiddan mansuratun fi kutubil fiqhi. Dia terlalu banyak dan tersebar dalam kitab-kitab fiqh al-am wal fatwa inda jami'il mazahib walam tujma' lil an fi itarin wahid. Wa kana hadha huwa ad-dafi' lit-ta'lif fi hadhihi al-mawsu'ah allati arju Allah subhanahu wa ta'ala an yu'inani ala itmamiha biminnatin wa karamihi.
Maknanya kalau kita tengok subjek usul fiqh nak dibandingkan subjek qawaid fiqh, jauh bezalah. Subjek qawaid qawaid fiqhiyah ni lebih banyak daripada subjek usul fiqh. Usul fiqh yang kita bahas itulah. Maknanya tentang alfaz kan. Balik-balik dia mesti pergi kepada itulah am, khas, kemudian mutlak, muqayyad, kemudian mujmal, mubayyan, kemudian apa lagi, mujmal, muawwal, kemudian hakikat, majaz, lepas tu amar, nahi. Betul. Kemudian dia akan bahas tentang kitab, sunnah, ijma', qiyas. Kemudian dalil-dalil yang mukhtalafi, istihsan, istishab, itu je lah dia punya subjek dia pun. Tapi kalau qawaid fiqh luas lah, lebih luas lagi berbanding dengan usul fiqh. Sebabkan dia furu'. Dia furu'. Usul fiqh kaedah untuk untuk kaedah ijmali untuk keluarkan furu'. Furu' ni mana cabang hukum. Kemudian datang qawaid fiqh menggroupingkan hukum tadi jadi beberapa kaedah. Mana dia macam tengah-tengah lah di antara usul fiqh dengan furu' fiqh. Dan dia kata tadi setakat ni tak ada lagi orang yang mengumpulkan semua qawaid dalam satu kitab. Alhamdulillah, dia kata mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi aku taufik lah untuk aku dapat kumpulkan. Akhirnya dia dapat kumpulkan 4,000 lebih qawaid fiqhiyah. Kemudian yang kelima, inna qawaid al-usul idza ittafaqa ala madmuniha la yustasna minha syai'un fahiya qawaidun kulliyatun muttaridatun ka qawaid al-arabiyyah bila khilaf. Okey, usul fiqh ni dia kalau dah sepakat dia tak boleh khilaf dah. Maksudnya bila madmun dia itu, kandungan dia itu dah pun disepakati, maka dia tak akan ada pengecualian lagi lah. Sebab apa dia panggil kaedah kuliah yang muttaridah. Maknanya adanya hukum adalah dia, adanya syarat, ada masyru', adanya dalil, adanya madlul dan sebagainya lah. Contohnya kaedah al-aslu fil amri bermakna al-wajib. Dia tak ada pula al-aslu fil amri bermakna laisa wajib ataupun sunnah atau sebagainya. Tak boleh. Kalau dah asal perintah tu bermakna wajib, maka tak boleh diubah-ubah dah, kecuali kalau ada qarinah yang kata tak wajib, itu kan ada dalil. So tak boleh nak buat pengecualian dah. Asal pada perintah itu wajib, kecuali jika tak boleh lah. Asal. Yang mengubahkannya kepada sunat tu kan dalil. Itu kan bab lain. Tapi kalau kaedah fa'amal qawaid al-fiqhi fahiya ma'attifaqi ala madmuni katsirun minha yustasna min kullin minha masailun tukhaliful hukm al-qa'idah bisababi min asbabil kal istisna bin nas aw ijma' aw darura aw ghairi zalik min asbabil istisna. Lizalika yutlaqu 'alaiha katsirun bi annaha qawaidul aghlabiyyah aktsariyah la kulliyah muttaridah. So kalau qawaid fiqhiyah ni dia akan ada pengecualian di banyak. Dia akan ada pengecualian, bahkan pengecualian itu mungkin dengan nas ni, dengan kitab Quran, dengan hadis dan sebagainya. So kita tak kata qawaid kulliyah yang muttaridah, tetapi aktsariyah, aghlabiyah, aktsariyah, kebanyakannya atau kebiasaannya. Itu 5 perbezaan lah. Boleh baca lah tu, yang Melayu tu ada saya share tu, boleh baca situ. Kemudian tentang anwa'ul qawaid fiqhiyah. Okey, wa maratibiha. Jenis-jenis qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah ni dia ada beberapa jenis. Antaranya dipanggil qawaid fiqhiyah yang dipanggil qawaid kubra. Qawaidul kubra. Jadi qawaid kuliah yang kubra ni maksudnya dia satu kaedah yang mana di bawah dia ada kaedah-kaedah lain lagi. Ini dia satu kaedah yang kubra, yang mana di bawahnya ada lagi beberapa kaedah yang tercabang daripadanya. Di bawah kaedah yang tercabang itu nanti baru ada dia punya hukum-hukum yang mengikut kesesuaian kaedah tersebut.
Jadi dia ada satu kaedah dia panggil kaedah kubra. Nanti dalam kitab ni, dalam sulam, kita akan mula bahas kaedah kubra dulu. Jadi tak banyaklah kaedah kubra ni, semua sepakat ada 5. Ada yang tambah 6, tapi masyhurnya 5 lah. 5 kaedah kubra, yang mana daripada 5 tu, setiap satu daripada 5 tu akan berpecah beberapa lagi kaedah. Itu panggil kaedah kubra. Kemudian satu lagi yang jenis kaedah mustaqillah. Kaedah ni dia tak ada grouping yang kubra. Dia tak masuk di bawah kubra. Kemudian dia tersendiri, dan dia di bawah dia hanya ada juz'iyah hukum saja. Dia tak ada, di atasnya tak ada kaedah yang kubra lagi. Dia memang mustaqil, tersendiri kaedah tu. Jadi di bawahnya nanti ada dia punya hukum-hukum saja, contoh-contohnya sahaja. So itu pun nanti akan ada setelah selesai qawaid kubra 5 tu dengan pecahan dia. Lepas tu akan masuk fasus sani pula. Dia akan beritahu kaedah-kaedah yang mustaqillah, yang bersendiri, tersendiri dengan contoh-contoh dia. Kemudian tentang masadir qawaid fiqhiyah. Sumber qawaid ni daripada mana diambil? So ada ringkasnya lah, ada kaedah itu diambil terus daripada Al-Quran dan hadis. Maksudnya Al-Quran sendiri memberi isyarah kepada kaedah tersebut. Al-Quran sendiri memberi isyarat. Antara contohnya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu kaedah besar tu. Sebab apa? Al-bai', bai' ni kan jual beli. Jual beli itu maksudnya, apa maksud jual beli? Maksudnya kita bertukar kepemilikan, betul? Kita menukar sesuatu yang milik kita dengan satu benda yang kita inginkan yang adalah asalnya milik orang lain. So ditukarkan. Sama ada barang dengan barang, sistem barter, ataupun barang dengan duit, kan? Ataupun manfaat dan sebagainya. Nanti termasuklah di bawah baik tu kan ada akad hutang, ada akad salam, ada akad ijarah, ada akad macam-macam, sewa menyewa, ada hutang piutang, ada pinjam meminjam, ada gadai menggadai, apa lagi. Maknanya itu semua termasuk di bawah hukum baik jual beli. Jadi di sini Allah telah mengatakan, Allah menghalalkan cara tersebut dan mengharamkan riba. Maka daripada situ kan nak kena riba ni apa pula riba ni? Apa maksud riba? Maka daripada situ kan pecah macam-macam kaedah nanti. Antara yang lain contohnya Allah kata la taqulu amwala bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta orang lain dengan cara yang batil. Apa yang batil tu? Apa yang dikatakan batil kan? Oh, kita kata batil ni suruh mencuri, mengompak, ambil tanpa izin, riba, tak tahu, membahayakan, menipu. Itu semua kan benda batil. So di situ dihuraikan. Dari situ dapat satu kaedah. Asalkan benda itu dianggap batil, benda yang tak baik lah, benda yang buruk, maka satu kaedah besar, kaedah kubra. So apa saja yang mengambil manfaat orang lain, hak orang lain dengan cara yang batil tu diharamkan. Antara yang Allah kata khuzil afwa wa'mur bil urf wa'rid anil jahilin. Ini daripada sini banyak ni kaedah keluar. Terutama yang wa'mur bil urf. Wa'mur bil urf. Maka maksudnya maknanya kamu hendaklah melakukan satu perkara itu berdasarkan urf. Urf ni maksudnya adat. Adat kebiasaan. Hukumilah dengan satu kebiasaan. Jadi contohnya Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i dia menghukumi maksimum haid, minimum haid, maksimum nifas, minimum nifas, begitu juga wiladah dengan uruf, bukan dengan dalil hadis, bukan dengan Quran, dengan hadis. Sebab itu tidak boleh dihukumi sebab wanita tak sama. Tak ada mazhab ambil dalil Siti Aisyah punya haid sekian belas hari, 13 hari tu berapa hari dah saya tak ingat. Waktu dia jadikan dalil, tak boleh. Siti Aisyah ni, adakah seluruh wanita, seluruh dunia, seluruh bangsa, seluruh dunia, seluruh zaman, daripada zaman dulu sampai sekarang sama dia punya pemakanan, dia punya apa segala macam persekitaran dengan Aisyah, sehingga menyebabkan darah nanti keluar sama je macam Aisyah? Mustahil kan. Si Imam Syafi'i kata dalam bab ni tak boleh pakai dalil, kena ada uruf, kebiasaan.
So Imam Syafi'i buat kajian. Jadi dia buat kajian bukan maknanya bertahun-tahun lah dia buat kajian nak dapatkan kebanyakan wanita. Orang datang Mesir, orang-orang dia kan buatlah maknanya bermacam-macam bangsa, bermacam-macam bahasa, macam-macam persekitaran yang datang ke Mesir. Ya, Mesir kan antara tempat tumpuan dunia juga dulu. So dia buat kajian sampailah dia dapat buat kesimpulan maksimum haid, kebanyakan wanita maksimum haid berapa belah hari? 15 hari, dan paling minimum sehari semalam. Begitu juga Arifan kan. Mana itu ambil daripada kaedah ni, Quran beritahu kan, mana wa'mur bil 'urf. Perintahkanlah dengan sesuatu yang mengikut adat. Tapi bukan semua benda. Ada benda lah yang boleh dijadikan sebagai hukum daripada adat. Nanti akan keluar daripada itu al-'adatu muhkamatun. Satu kaedah keluar al-'adatu muhkamatun. Adat tu boleh dijadikan sebagai sumber hukum. Tapi bukan semua bidang lah. Nanti kan ada adat istiadat dia buat hukum je kan nanti. Itu tak boleh. Dan seterusnya lah. Maknanya contohnya kullu muskirin haramun, daripada hadis pun diambil juga. Daripada hadis pun diambil. Nama kita la darara wala dirara. Itu nanti akan keluar kaedah daripada situ. Jadi maknanya ada kaedah-kaedah yang diambil daripada nas Quran hadis. Dan kebanyakannya itu kaedah kubra, qawaid kubra lah. Kebanyakan yang ambil daripada nas ni qawaid kubra. Maknanya Al-Quran bukan sahaja menjadi dalil sebagai rujukan ulama usul fiqh, bahkan Al-Quran juga menjadi dalil kepada qawaid fiqh. Faham maksudnya orang ulama usul akan ambil kaedah istimbat daripada Quran hadis, dan qawaid fiqh pun ada yang diambil daripada Quran hadis juga. Faham Kemudian tentang perkembangan lah ilmu ni. Jadi ringkasnya ilmu ini memang ada di dalam semua kitab-kitab fiqh yang dikarang seawal zaman dululah. Ya. Contohnya kitab fiqh Imam Malik ke, kitab fiqh Imam Abu Hanifah ke, kitab Al-Um Imam Syafi'i ke, boleh kata ada semua kawaid ni disebut. Cuma yang mengumpulkannya, yang menulis kaedah yang berasingan, yang mustakil macam mana Imam Syafi'i kan mula-mula menulis ilmu usul fiqh itu. Begitu juga yang mula-mula menulis, masyhurnya kata siapa ke namanya, Abu Tahir Ad-Dabbas, kurun yang kelima lah. Dalam pertengahan kurun yang kelima itu Abu Tahir Ad-Dabbas. Kemudian disambung oleh yang Abu Zaid Ad-Dabusi, mazhab Hanafi lah yang mula-mula. Kemudian diambil oleh mazhab-mazhab lain lah. Cerita di Imam Harawi tu kan, yang ketika Abu Tahir Ad-Dabbas ni dia buta. Jadi dia ada hafal kaedah. Bila lepas pengajian dia tutup, dia hafal kaedah. Lepas tu Imam Harawi ni dia nyurut dalam tikar lah, terbatuk kantoi. Tu dia dapat hafal beberapa kaedah. Katanya dalam Muqaddimah Ashbah wa Nazair Imam Suyuti ada cerita lah bab tu. Maknanya kurun kelima lah mula masyhur dengan, kemudian masuk kurun yang keenam Imam Izzuddin Abdus Salam, kemudian masuk kurun yang ketujuh dan seterusnya lah. Boleh tengok dalam senarai kitab yang saya upload tu, boleh kata saya susun tu ikut tahun lah tu. Saya susun tu daripada Qawaid Kubra tu. Cuma saya tak masukkan yang mazhab Hanafi punya tu, macam Taksisun Nazar ataupun Taksis bil Qawaid, semua itu dalam susunan tempat lain. Yang saya mulakan tu dengan kaedah kubra, Qawaid Kubra Imam Izzuddin Abdus Salam lah. Seterusnya tu ikut tahun lah. Yang paling bawah tu yang mutaakhirin lah. Itu sebahagian lah yang saya ada lah. So boleh rujuk lah di situ. Itu kitab-kitab tentang qawaid fiqhiyah. Dan masyhur juga kitab-kitab qawaid fiqhiyah ni dengan nama kitab Ashbah wan Nazair. Ashbah wan Nazair. Ashbah tu maknanya penyerupaan. Nazair tu bandingan-bandingan je lah. Tapi biasanya Ashbah wan Nazair ni lebih luas lagi sebenarnya daripada semata-mata qawaid. Sebab Ashbah wan Nazair ni dimasukkan dawabit, dimasukkan maqasid syar'iyah, dimasukkan semua. Dan hukum-hukum furuk contoh-contoh pun dibahas. Antara yang paling sedap dibaca lah Ashbah wan Nazair Imam Suyuti. 2 jilid Darul Kutub ada cetak, macam-macam darul adalah, kitab ni masyhur lah. Ashbah wan Nazair Imam Suyuti. Itu siapa yang minat
bacalah tak. Memang banyak faedah dia, banyak ilmu fiqh tu luas dalam Asybah wa Nazair. Macam-macam maknanya ada semua tu. Usul ada, qawaid ada, dawabit ada, maslahat ada, maqasid ada, semua ada. Itu kitab Asybah wa Nazair Imam Suyuti, masyhur. Ada ringkasan dia, Syekh Nuruddin Al-Banjari ada buat ringkasan, dia panggil Durarul Bahiyah kot. Durarul Bahiyah. Dia ringkasan kepada Asybah wa Nazair. Kami madrasah kami ada mengajar, sebab kalau Asybah wa Nazair itu tebal sangat, nak khatam setahun tak cukup. Dia ambil ringkasan dia kecil, dia buat Durarul Bahiyah, Syekh Nuruddin Al-Banjari. Wallahu ta'ala a'lam. Itu lebih kurang tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan qawaid fiqhiyah. Kemudian ada satu lagi yang dipanggil dawabit fiqhiyah kan. Ada sebut tu, dawabit fiqhiyah. Ini nak tahu kitab dawabit fiqhiyah ni, kita ada. Ini ulama dia masih hidup ni, Syekh Muhammad Az-Zuhaili, adik kepada Syekh almarhum lah, Syekh Wahbah Zuhaili kan, ulama besar Syria, meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Ini Syekh Muhammad Zuhaili, hidup lagi. So kitab ni dia Al-Qawaid wa Dawabit Fiqhiyah. Jadi dia dia terangkan dalam mukadimah tu lah, nak baca pun panjang juga ni. Dia berkata apa beza qawaid fiqhiyah dengan dawabit fiqhiyah. Jadi sebenarnya ada dah pun dawabit fiqhiyah ni, sudah ada sebenarnya di bawah qawaid fiqhiyah. Cuma bezanya yang paling ketara, yang paling mudah nak bezakan, qawaid fiqhiyah ini lebih kulli ataupun aksari daripada dawabit. Dawabit ni maknanya dia perhaluskan lagi. Maksudnya tadi kan, kalau kita nak ikut dia punya dia nak ikut dia punya susunan lah. Okey, usul fiqh paling atas sekali lah. Usul fiqh ni dia adalah dalil, pembahasan tentang dalil, kaedah-kaedah istinbat daripada dalil. Macam mana cara nak keluarkan hukum daripada dalil. So bila dah ada usul, maka akan lahirlah furu'. Furu' ni maknanya cabang-cabang hukum lah. Maka cabang-cabang hukum ni dipanggil fiqh ataupun furu' fiqh. Kitab-kitab semualah, kitab-kitab fiqh yang bahas tentang semua benda. Kemudian yang ketiga, daripada semua hukum-hukum furu' fiqh tu yang dah terhasil, maka dikeluarkan grouping daripada hukum-hukum tu, dipanggil qawaid fiqhiyah. Qawaid itu akan buat satu macam, dia akan buat satu grouping yang mana hukum-hukum fiqh tadi furu' masuk di bawah dia. Jadi tak banyak lah. Jadi qawaid itu dalam, kalau dia kumpulkan kitab mawsu'ah tadi 4,000 lebih. Kalau hukum fiqh saja, kata sebagian ulama, dalam Minhajut Talibin saja mazhab Syafi'i kan, ada 70,000 hukum. 70,000 hukum. Bab solat saja 12,000 hukum. Jadi 70,000 hukum itu furu' lah. Kemudian qawaid fiqhiyah ni 4,000 je. Kalau nak ikutkan mawsu'ah ni, setakat yang dia kumpul 4,000. Maknanya nisbah 4,000 dengan 70,000 tu, kalau satu kaedah ni dia tak semestinya sama, bilangan dia boleh jadi banyak, boleh jadi sikit. Kalau kita ambil lah average, satu kaedah kalau 4,000, satu kaedah 10 baru 40,000. Maknanya katalah satu kaedah mungkin 20, jadi lah kat 80,000, lebih kurang belas-belas lah kot. Setiap kaedah tu ada berbelas-belas. Ini average tak semestinya. Boleh jadi satu kaedah tu satu je, 2, 3 je, tak banyak. Boleh satu kaedah tu sampai berpuluh-puluh boleh jadi hukum yang di bawah dia. So yang ketiga qawaid. So qawaid yang 4,000 ni, dia kadang-kadang ada pengecualian kan. Dia pengecualian dia tu maknanya walaupun sama hukum dia, tapi dia tak boleh dihukumi dengan hukum yang sama, dihukum dia lain. Walaupun dari sudut lain semuanya sama, tapi disebabkan ada nas, ada hadis, ada Quran yang mengecualikan dia, terpaksa dia dikeluarkan daripada juzuk daripada qawaid tadi. So macam mana kita nak tahu yang mana yang boleh dikeluarkan, dikecualikan, yang mana yang tak boleh dikecualikan? Dia mesti kena ada dobit. Dia mesti ada ukuran dia. Mesti kena ada ukuran dia. Sebab maknanya dalam keadaan-keadaan tertentu kan, keadaan-keadaan tertentu
mestilah benda tu boleh berubah hukum dia. Maka di situ diletak satu dobit, satu ukuran. Dobit ni ukuran lah, satu ukuran, satu measurement untuk dikecilkan lagi skop tadi. Seolah kita kata kawaid fiqhiyah ni campur macam-macam bab, tetapi kalau dawabit fiqhiyah ni untuk satu-satu bab. Contoh kaedah, contohlah satu kawaid fiqhiyah tu macam al-umuru bimaqasidiha kan. Contohnya tentang niat. Boleh masuk bab sembahyang, bab puasa, bab haji, bab zakat, bab jual beli, munakahat, boleh masuk semua. Tapi dawabit fiqhiyah ni dia asingkan. Maknanya ini kaedah untuk bab ibadat saja. Yang kemudian kaedah untuk bab munakahat saja. Kaedah untuk bab muamalat saja. Itu dhabit. Itu dhabit. Mana dia lebih halus lagi daripada qawaid fiqhiyah. Dawabit ni lebih halus lagi. Jadi selepas itu hukum-hukum yang berubah pula kan. Dalam keadaan tertentu dia berubah. Contohnya dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat kan kadang-kadang daging babi pun yang haram asalnya boleh jadi halal, bahkan jadi wajib makan. Di situ muncul pula satu lagi ilmu yang khusus yang dah ada lah sebenarnya, yang dipanggil maqasid syar'iyah. So maqasid syar'iyah ni macam dia membuat satu dobit juga, satu ukuran yang mana tahap-tahap sesuatu hukum itu. Kalau dalam keadaan darurat, hukum dia boleh berubah. Dalam keadaan hajat, mungkin hukum boleh berubah sebahagian. Dan keadaan tahsiniat. Itu ada 3 tahap. Darurat, hajiat dengan tahsiniat. Maksud dia apa? Maksud dia sebab nak menjaga agama, nak menjaga nyawa, nak menjaga keturunan, nak menjaga akal dan sebagainya. Di situ muncul pula maqasid syar'iyah. So jadi 5 lah lebih kurang dia punya grouping dia lah. Itu kata apa? Tatawur ataupun perkembangan ilmu fiqah itulah. Perkembangan ilmu fiqah. So siapa yang berminat dengan fiqah ni, bacalah semua kitab-kitab. Dalam maqasid syariah ada kitab dia yang mustaqil. Walaupun kadang-kadang ada juga kitab yang mencampurkan kesemuanya. Macam contoh Ashbah wa Nazair itu bagus baca. Semua ada dalam tu. Maknanya usul pun ada, qawaid ada, dawabit ada, maqasid pun ada. Semuanya ada. Ya 2 jilid Imam Suyuti lah, Ashbah wa Nazair. Sedap baca lah. Memang sedap baca. Dobit-dobit untuk orang terlupa, orang jahil, orang yang ada kaedah-kaedah pengecualian. Innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyan wa ma sukrihu alaih. Allah Taala ampunkan umatku yang mana dia terlupa. Kemudian ataupun dia tak sengaja ataupun dia jahil. Lepas tu ada yang hadis belakang rufi'al aqlam an salas. Maknanya diangkat pena bagi 3 golongan. Maksudnya diangkat pena tu tak ditulis lah, tak ditulis. Kan maknanya as-sabi hatta yahtalima, budak sehinggalah dia balik. Kemudian an-naim hatta yastayqiza, orang tidur sehinggalah dia sedar daripada tidurnya. Dan al-junun hatta afaqa, orang yang mughma alaih ataupun junun hatta afaqa, sehinggalah dia sedar daripada pingsan atau gila. Itu kan ada. So nak katakan dobit dia, apa ukuran dia nak kata orang ni terlupa? Macam mana yang dia katakan terlupa? Macam mana yang dia katakan tu dia ni tak sengaja? Macam mana yang dia katakan dia ni dipaksa? Dipaksa tu bentuk macam mana? Kemudian tadi macam dia tertidur. Dia tertidur tu adakah dimaafkan segala tak boleh buat langsung, atau macam mana sengaja tidur tak sengaja, tidur mati, tidur lepas masuk waktu, tidur sebelum masuk waktu. Dia bahas gila yang macam mana dan sebagainya lah. Itu dibahas semua dalam Ashbah wa Nazair. Siapa minat bacalah. Tak tahulah terjemahan ada tidak kitab Ashbah wa Nazair masa itu tu masyhur. Mungkin terjemahan Indonesia cuba cek tengok ada. Tapi kena satu tahap lah. Nak baca kitab Ashbah wa Nazair ni perlu kepada satu tahap juga. Dia tak boleh kalau setakat basic saja nak baca, takut tak faham ni. Tak faham okey lagi, salah faham lagi masalah. Tapi best lah, memang sedap baca kitab Ashbah wa Nazair. Imam Suyuti cukup dah. Imam Suyuti ni masya-Allah alamah. Wallahu taala ala. Cukup mukadimah. Saya pun tak pandai pun sebenarnya. Sikit-sikit boleh lah. Akidah insya-Allah. So ada soalan kena tanya? Boleh kot. Sikit sebanyak dapat gambaran lah. Apa tu ilmu qawaid fiqhiyah. Dia akan lebih faham lagi bila dah belajar, dah khatam,
Dan maksudnya dah melalui pengajian ni sampai kita khatam insya-Allah besok, nampaklah beza dia. Oh, dengan usul fiqh macam mana? Beza dia dengan usul fiqh apa dia, bila nampak. Setakat saya cakap macam ni, ramai yang tak faham ni. Mungkin ada yang tak nampak lagi kan. Macam orang belum pernah kahwin, orang tak pernah kahwin, tak pernah merasai alam perkahwinan. Kita cerita kat dia, kalau kahwin macam ni, best dia macam ni, yang tak best dia macam ni, masalah dia begini. Dia tak kahwin lagi, takkan faham. Dia takkan, selagi dia tak kahwin, lepas dia kahwin 10 tahun, 20 tahun, dia, oh macam ni rupanya alam perkahwinan. Betul? Sama je macam ilmu yang kita, ilmu qawaid fiqhiyah, apa pula ilmu ni. Belajar, bila kita dah belajar, dah khatam, oh baru nampak. Siapa yang idrak dia qawi, dia nampak lah. Dia akan tahulah, oh macam ni. Ada benda, bila kita cakap, kalau kita tak ada nak bayangkan, nak tasawur, payah nak faham. Kita kena lalui dulu. Bila dah lalui, baru kita faham. Boleh? Cuma yang paling pentingnya, qawaid fiqhiyah ni, kalau boleh lah hafal. Itu bagus. Kalau boleh hafal. Sekurang-kurangnya qawaid kubra tu hafal lah. Hafal kaedah. Dalam mabadi' awaliyah tu 40 kaedah dia bagi. So 40 dapat hafal 40 kaedah dah cukup bagus lah. Hafal lah. Tak dapat hafal Arab dia pun, hafal Melayu dia pun boleh. Tak ada masalah. Sebab apa? Dia jadi satu kaedah. Jadi senang kita nak kiyas. Tapi satu lagi saya tertinggal tadi. Apa hukum? Apakah hukumnya qawaid fiqhiyah ni? So ulama kata hukum dia bukanlah seperti mana dalil. Qawaid ini bukan dalil di mana kita tak boleh jadikan qawaid fiqhiyah tu sebagai dalil asal bagi sesuatu hukum, tak boleh. Dia hanya sandaran ataupun dia hanya sebagai syawahid saja. Dia sebagai satu sokongan boleh. Jadikan dia dalil tak boleh. Dalil mesti Quran, hadis, ijma' qiyas, itu je. Dalil yang disepakati itu mesti Quran, hadis, ijma' qiyas lah. Kemudian dalil-dalil yang lain yang mukhtalafi itu. Qawaid tak boleh jadi dalil. Qawaid ni dia hanya macam apa, sokongan saja ataupun sandaran saja. Dia tak boleh jadi hukum. Dia tak ada apa hukum, apa dalil? Dalil al-umur bi maqasidiha. Dia tak boleh. Dalil mesti kena Quran, hadis, ijma' qiyas. Itu usul fiqh lah. Cuma usul fiqh kan dalil secara ijmali. Mana fiqh jugalah, fiqah jugalah. Fiqah akan beritahu dalil dia. So qawaid fiqhiyah tak boleh jadi sebagai dalil. Dia hanya sandaran, dia hanya sebagai kaedah, hanya sebagai penguat, sokongan saja. Dia tak boleh jadi dalil. Tapi sebagai apa, dia dijadikan sebagai wasilah kepada dalil, boleh lah. Maksudnya macam apa ni, ad-dararu yuzalu. Perkara yang berbahaya itu boleh kena wajib dihilangkan. Jadi sebenarnya dia diambil daripada hadis Nabi itu kan, la darara wa la dirara. Jadi maknanya dalil dia itu tadi, sabda Nabi tadi. Cuma kaedah tu yang terhasil daripada dalil. So disandarkan dalil itu kepada kaedah sebagai wasilah kepada dalil, bolehlah. Tapi sebab ada asal dia. Tapi kalau kaedah-kaedah mustaqil yang kita tak nampak dia punya dalalah, dia jauh, tak nampak daripada mana dalil tu, itu tak boleh jadi sebagai dalil. Sebab al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad tu tidak boleh dibatalkan dengan ijtihad. Itu apa dalil dia? Kita tak boleh jadikan dia tu sebagai dalil. Sebab dia hanyalah satu kaedah saja. Faham Wallahu ta'ala alam. Tak tahulah, soalan tak keluar, saya tak nampak apa soalan pun. Salah internet lah tu, biasalah. Tahu-tahu je banyak je kan soalan. Setakat ni saya tak nampak lah mana-mana soalan. Tak apa, saya baca, besok kalau ada saya jawab lah, insyaAllah. InsyaAllah esok kita mula malam besok kita mulakan kitab ni. Mabadi' awaliyah sulam. Potong dua, cantumkan. Lebih kurang dalam 70 muka surat lah. Lebih kurang 70 muka surat. Boleh insyaAllah, cukup untuk mukadimah pendahuluan. Esok kita mulakan
ada nanti saya dah snap dah. Kalau kitab tak dapat lagi, saya dah snap dalam hantar kat Ustaz Hafiz, nanti dia akan share lah dalam grup WhatsApp. Siapa boleh print dulu lah dalam lebih kurang 10 muka surat kot kawaid kuburan yang pertama tu. Kalau habis nanti saya akan snap lagi lah, ikut pada kaedah. Takut ada yang lambat sampai kan kitab. Jadi itulah dia lebih kurang mukadimah untuk pertemuan malam ni. Sikit sebanyaklah apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya lah, minta ampun kepada Allah, minta maaf dari semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik, kita faham dan kita dapat sampaikan, dan kita tutup dulu dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.